Hai guys, so untuk sponsor video kali ni, video ni disponsor oleh broker FX Primus. Okay, so kali ni FX Primus nak bagi kepada semua network mass trader, okay, yang bakal join network mass trader under broker FX Primus, 100% bonus. So kalau korang tengok kat sini dia tulis 100% bonus on each deposit. Maksudnya kat sini setiap kali korang deposit korang akan dapat 100% bonus sehinggalah capai maksimum 300 USD. Maksudnya kalau setiap depo korang depo 100 USD, 3 kali depo korang dah capailah equity maximum which is 300 USD. So kat situ kalau siapa yang depo 50 USD, depo sampai 6 kali baru sampai maksimum. So contoh brother A ni depo 50 USD, so broker akan bagi kat dia 50 USD lagi. Okay. Sehinggalah dia claim cukup 300 USD. Berapa kali depo pun tak kisah. So kat sini minimum deposit adalah 20 USD. Okay. Bonus ni support margin and support floating. Selalunya korang dengar bonus yang support margin saja. Tapi kali ni dia support margin and floating. So maksudnya kalau korang floating atas duit bonus pun broker takkan cut korang punya position tu. Okay. Seterusnya tak ada limited withdraw. Maksudnya kalau korang trade tu profit 200-300k pun korang still boleh withdraw menggunakan akaun bonus tersebut. So cara nak masuk akaun bonus, korang klik link di bawah. Okay, masa daftar akaun korang ambil jenis akaun adalah variable. Okay, and then pilih leverage korang. Saya sarankan guna leverage 1,500 untuk korang trade. Okay. So tak ada syarat untuk withdraw. Maksudnya korang tak perlu melengkapkan berapa lot untuk withdraw. Asal profit je korang dah boleh withdraw. Okay, setiap kali withdraw bonus akan ditarik balik. Tapi tak apalah, lepas ditarik korang boleh depo lagi. Okay, sehinggalah cukup 300 USD setiap seorang. Okay, so apa tunggu lagi gang? Klik link di bawah. Okay, link di description untuk register broker FX Primus. So ni untuk GJ. Okay, GJ. So GJ macam biasa kita start time frame besar dulu. Kita nak tengok big movement. Okay, kita start kat weekly je lah. Okay. So dekat weekly kita nampak bahawa ni yang saya draw kat korang. Kat weekly kita nampak bahawa dia akan naik. Okay, which is dia adalah satu correction yang besar. Okay, dia akan naik sampai sini, di mana ni saya tarik satu tools yang dia buat channeling pada degree yang sama. Contohnya kalau katakan ini dia punya degree daripada horizontal line 5 darjah. So garis atas pun akan 5 darjah. Macam tu. Okay. So tools dia korang boleh jumpa kat sini. Dia channeling punya tool. Okay, dia tu parallel channel tu korang boleh tarik. So saya agak dia akan buat satu, orang panggil apa, satu correction which is flat pattern. Dia bukan flat pattern lah, dia zigzag pattern. Dia kalau flat pattern wave A tu patutnya ABC, tapi ni wave A 1, 2, 3, 4, 5. So dia adalah zigzag pattern. So zigzag pattern dalam correction tengah buat sekarang C. Kalau kau tengok C ni dia tersepit sikit. Okay, dia tersepit sikit. So kat sini weekly ni dia takkan siap dalam masa 1 minggu. Okay, dia takkan siap dalam masa 1 minggu. Kalau kau tengok range wave 4 pun lebih kurang 1267 hari. So kat situ dia lebih kurang dengan wave C lah. Okay, wave C dia punya jarak and then masa dia lebih kurang. Okay, lebih kurang. Okay, akan berlaku lebih kurang. So bila 1200 hari lagi yang akan datang, ada lagi berapa puluh minggu, maybe tahun 2022 tak siap lagi. Okay, so correction dia sangat besar. Okay, correction ni di weekly. Okay, and then kita filter down. Okay, dalam weekly ni menunjukkan direction untuk buy. Okay, buy tahun ni, tahun depan, sampai tahun depan lagi. Sebab apa? Sebab time frame weekly. So and then kita filter down hingga daily. Okay, daily ni kita boleh swing kat sini. Okay, kita boleh swing kat sini. So dia dah bergerak. Okay, dia dah bergerak. Dekat daily kita nampak dia tengah buat
wave yang paling volatile, okay, wave yang paling laju, which is 3 in 3, 3 dalam 3. Okay, dia macam saya cakap, 3 adalah wave paling laju, dia selalu jadi wave paling laju, wave paling panjang. So kalau 3 dalam 3, maksudnya dia wave 3. So dalam tu pun wave 3 juga. Dia bertambah-tambah lah dia punya power tu. Okay, dia paling volatile, paling high volume, paling short time dia. Okay, dia laju lah. So dia sekarang kita tengah dalam fasa 3 dalam 3. Okay, di daily, which is tunjuk direction masih lagi buy. Okay, tu daily, consider lagi besar untuk dapatkan entry point. Okay, so di H4, okay, H4 sekarang 3 dalam 3 tu, dalam dia lagi, okay, dalam dia lagi tengah buat wave 2, which is wave 2 adalah dia boleh jadi macam ni. Kat sini dia dah pecah pada dua benda. Cikgu guna Mac ke? Mac, MacBook ke? Tak, saya tak guna MacBook, saya guna Windows. Saya tak guna MacBook, saya guna Windows je. Kenapa ya? saya guna Windows. Sebab ni saya pakai, orang kata apa? Dual screen. Dual screen. Maybe korang nampak macam pelik sikit. Saya pakai dual screen. Okay, satu tu saya tengok tempat komen korang, satu lagi saya tengok ni lah, chat. Saya pakai double screen. So kalau kat sini, dekat H4, kat sini ada dua benda maybe boleh berlaku. Sama ada dia akan terus naik, okay, ataupun dia akan turun dulu. Okay, dia akan turun dulu sampai ke level support sebelum. Ni support sebelum. Okay, support sebelum sampai ke level ni. Which is dia akan turun kat sini, naik, ataupun dia terus naik. So mana nak tahu mana satu valid. Okay, nak tahu mana satu valid, tunggu pada esok dia pecah tak line atas ni. Okay, trend line atas ni. Macam mana tarik trend line atas ni? Alamak. Okay, macam mana tarik trend line atas ni, sama titik ni hingga titik ni. Tengok dia pecah tak. Kalau dia tak pecah, dia akan turun dulu. Okay, kalau dia tak break benda tu, dia akan turun dulu. So consider untuk buy bawah ni. Kalau nak sell atas ni boleh. Nak sell boleh, SL dekat trend line ni. Okay, boleh So tu idea untuk GJ. Kalau kita filter down, GJ ni saya tak buat sampai M1. Sebab dia kalau sampai M1 tu dah kecil sangat. Okay. So dia akan, ni akan berlakunya, maybe akan berlaku flat pattern. Okay, kita ada A, B, C. Okay, kita ada A, B, C, and then ni dia buat 1, 2, 3, 4, 5 maybe dalam bentuk diagonal. Okay. So sekarang korang kena tunggulah sama ada dia breakout atas. Kalau dia breakout atas, dia akan terus fly. Okay, breakout atas dia akan terus fly. Tapi kalau dia tak breakout, dia turun sampai bawah ni, consider untuk buy kat bawah ni. Okay, consider untuk buy kat bawah ni. So kat bawah ni ada apa kat H1? Kalau korang tengok ni, korang ada satu demand zone. Okay, demand korang ada satu demand zone kat bawah ni. Okay, tu idea untuk GJ. Untuk GJ, okay. So siapa yang tanya GJ tadi, faham tak untuk GJ ni? Okay, kalau saya akan tunggu just untuk buy lah. Untuk sell maybe saya tak masuk pun. Kalau masuk pun untuk intraday je, sebab tak jauh, 150 pip je. Okay, faham untuk GJ? So ni saya just share korang direction. Okay, direction little bit sikit. Kalau ada idea untuk entry point tu, saya bagi korang sikit idea untuk entry point. So seterusnya apa lagi kan? GJ dah. Okay, done for GJ. GJ kejap je. Okay, sebab tak banyak penjelasan saya nak bagi kat korang. Okay, kalau jelas banyak ayat, takut korang pening. Kalau saya buy dekat support, dekat tu boleh ke Mim? Support dekat mana tu? Support kat bawah ni support bawah ni boleh buy. Boleh buy. Anda kata nak buy kat support bawah ni, dia macam risky sikit, tapi ada kemungkinan boleh buy kat sini. Kalau dia break out atas ni, tunggulah. Kalau buy sini, dia turun lagi, cut loss. Sebab dia akan cari support bawah ni. So untuk tu untuk GJ lah, dua kemungkinan. Sama ada kalau dia break trendline atas ni, dia akan terus fly. Okay, di mana next setup dia akan naik lebih kurang sampai level atas ni.
So tu pun saya tak ukur lagi sampai level mana, sebab wave 2 ni tak siap. Bila wave 2 ni dah siap, baru boleh ukur wave 3 ni panjang mana. Okay. Sebab wave 2 kita masih tertanya-tanya, nak break atas ke nak turun lagi. So pada saya bias nak turun lagi lah. Okay, kalau anda kata dia nak turun lagi, kita dapat kemungkinan untuk wave 3 seterusnya, untuk next setup buy, kita akan dapat lebih kurang untuk TP kita agak sampai sini. Untuk TP dekat area dia sini lah. Okay, kat area sini, dekat tengah-tengah ni, kita akan dapat lebih kurang 700 pip. Okay, 700 pip. Okay, 700 pip. So padam lah sebab benda tak terjadi lagi. Okay, tak apa. Kita chill je, benda tak jadi kita biarkan. Kita tunggu bila benda dah jadi. Okay, so seterusnya lepas GJ nak apa lagi, geng? So GA So GA pip juga. Okay, 300 pip juga dia naik. Okay, dia naik 300 pip, meninggalkan zone yang kita target untuk kita buy. So untuk GJ ni, apa yang saya nampak pada masa yang akan datang, okay, based on mapping ni masih lagi akan naik. Okay, takkan ada satu trend reversal yang akan menukarkan daripada uptrend ke downtrend di major time frame. Okay, so masih lagi akan berlaku kenaikan, okay, di GJ. Cepat atau lambat tu kita tak pasti lagi, tapi selalunya impulsif ni akan cepatlah dia punya kenaikan. Okay, basically dia akan naik lagi. Okay, di mana first scenario ni, okay, first scenario ni menunjukkan dia akan naik. Okay, dia akan naik sampai ke orang kata apa, line channeling atas ni, and then turun ke line channeling di bawah ni, and then sambung naik. Okay, which is dia akan lengkapkan 3, 4, 5. Masa dia lengkapkan 3 nanti akan ada satu sedikit major retracement. Okay, sedikit major retracement, and then dia akan sambung naikkan untuk wave 5, and then seterusnya lah. Okay, dia melengkapkan wave-wave yang besar. Okay, so itu adalah untuk GJ first scenario. Second scenario ni basically tak ada apa yang berubah, cuma labeling. Okay, labeling untuk impulsive wave tu ada berubah sedikit. Okay, so di sini di mana yang tadi kita tengok large degree punya wave, and then yang ni saya dah ubah sedikit untuk sesuaikan dengan small degree punya wave. Okay, so kemungkinan GJ akan mengikut salah satu lah. Okay, sama ada scenario pertama ataupun scenario kedua. Okay, so yang ni scenario kedua, which is dia akan naik sedikit lagi, lebih kurang 100 ke 150 pip, and then akan berlaku 100 ke 200 pip lagi, and then akan berlaku sedikit retracement. Okay, yang maybe dalam lingkungan 100 pip juga, and then dia akan sambung lagi kenaikan. Okay, which is dia akan naik sini 3, turun 4, naik 5. Okay, selesai 5 atas ni dia akan turun buat sedikit major retracement untuk 4 bawah ni. Okay, so itu adalah second scenario untuk GJ. Okay, basically sama je dengan first scenario, cuma dia punya punya labeling ada berubah sikit. Okay, so pada you guys yang trade GJ ni, pada trader ni di luar sana yang trade GJ, korang boleh fokus untuk buy. Okay, sebab direction yang saya nampak masih lagi uptrend. So korang fokus untuk cari point-point terbaik untuk korang buy lah. Okay, kalau korang nak go to long term punya trade, kalau setakat nak scalping sell tu possible. Okay, tapi kalau untuk swing sell tu saya rasa tak cantik sangat lah. Okay, sebab masih lagi dalam keadaan uptrend. Okay, tu saja untuk GJ.